Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana terus menonton TV1 juga siaran digital berita RTM My Preview 123 secara jelas menemui anda juga di aplikasi MyClick. Malam ini terus bersama kami dalam bicara naratif dan tiga entiti penting yang akan bawakan pada malam ini pastinya negara, rakyat dan juga pemimpin bagaimana untuk terus melindungi nyawa dan meneruskan memastikan kelangsungan hidup rakyat dan bagaimana pelan pemulihan negara ini dapat dijalankan sepatutnya. Istimewanya kali ini bersama kami yang juga sangat padat jadualnya tapi sempat dibawa sebentar ke studio. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Fazal Datuk Azumu. Terima kasih. Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Ahli Parlimen Tambun. Banyak kita nak cerita tentang MP dan peranannya. Datuk Sekarang Seri. ni memang tengah sibuk orang cakap tentang ahli parlimen je. Itulah kita juga terima soalan dan juga komen daripada anda semua. Terus hantarkan ke laman FB kami dan ada satu kilauan gembira ni. Apa cerita YB? Ya, saya terima kasih kerana pertama sekali jemput saya ke studio pada malam ni. Seronok juga dapat keluar rumah. Alhamdulillah, terima kasih. I just want to share kalau dengan izin Bukit dan juga host. Hari ini saya dapat berita yang amat menggembirakan apabila anak saya yang berada di Manchester telah pun memberi laporan kepada saya. Dia dah berjaya mendapat ijazah first class honours. Alhamdulillah. I'm so happy. So saya nak ucapkan dengan national di live secara di national TV. Tahniah Serina, bapa loves you, mama loves you. You made us very proud. Teruskan jadi anak yang solehah, berjaya dunia akhirat, insya-Allah. InsyaAllah. Dan untuk pengetahuan para penonton juga siaran kita boleh dilihat di seluruh dunia dengan adanya sambungan internet terus ke aplikasi MyClick lah untuk anda ikuti saja. Jadi adakah mereka sekarang pukul apa sekarang dekat UK ni? Sekarang ni petang. Saya dah nak masuk petang dah. Nak masuk petang dah. Baik, Datuk Seri, dalam situasi sekarang begitu banyak yang dibuahkan, harapan tu juga banyak yang disandarkan dan juga datang dengan keluhan dan juga antara optimisme dan juga menantikan satu yang tidak pasti tu. Sebab angka kita dia fluctuate. Daripada 4,000 pop naik 5 balik. Lalu nak pop naik 6 balik, turun balik 4. Keadaan kawasan di YB sendiri bagaimana? Jangan tengok yang besar dulu, kawasan YB sendiri bagaimana? Saya pun rasa susah hati sangat sebab kawasan saya di Parlimen Tambun, satu kawasan yang amat luas, pengundi pun begitu ramai, kepadatan penduduk saya kira mungkin melebihi 300,000 orang. Tapi dan baru-baru ini pula selepas Hari Raya berlaku pula kes yang begitu mendadak naik, maka satu kawasan yang agak luas di kampung Datuk Ahmad Said Tambahan dan juga di kampung Sungai Tapah di dalam Parlimen Tambun ini terpaksa dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Jadi begitu menyusahkan orang ramai untuk beroperasi sehari-hari. Jadi kita sentiasa bagi bantuan. Tapi yang kita perlu faham ialah apa yang berlaku hari ini ialah keadaan pandemik itu ianya telah pun pada saya telah menjadi endemik. Dia dah berada di dalam kehidupan kita. Jadi we have to learn to live with COVID. Kita kena teruskan kehidupan kita dengan mengikuti nasihat untuk meneruskan SOP norma baru ni. Jadi ini yang perlu saya rasa orang ramai ikut nasihat. Jadi kalau orang hari ini orang risau kerana apa kerajaan boleh benarkan kilang dibuka, kalau menurun cases mungkin kita akan buka lagi sektor lain dan sebagainya. Saya kira itu bukan perkara yang perlu diperdebatkan. Yang perlu kita jaga sekarang ni adalah nasihat daripada pakar-pakar kesihatan yang menasihati kita untuk menjaga SOP kita ni. Saya heran apabila orang yang bercakap tentang masalah pandemik COVID-19 ni, betapa mungkin kadang-kadang ada yang juga marah dengan kerajaan yang membuat keputusan kononnya flip-flop dan sebagainya. Orang yang sama ni kononnya macam menjaga kesihatan sangat, tapi saya tengok waktu keadaan dengan keadaan pandemik COVID ni, tapi merokok tak ada juga berhenti, malah tambah pula lagi. Jadi bila bercakap tentang masalah ekonomi sama juga,
dia cakap macam pakar ekonomi tapi dia bermasalah, tapi perbelanjaan kepada perkara-perkara yang tidak menguntungkan dia sendiri itu tak diberhentikan. Jadi manusia ataupun kita semua ni mesti faham apa perkara keutamaan yang perlu ada dalam diri kita. Jadi hari ini alhamdulillah kerajaan ada pelan pemulihan negara. Yang saya fikir bila kita dah ada satu plan, kita must follow through. Dan apa juga perancangan, apa juga pelan, kalau tidak ada sokongan bersama daripada kalangan rakyat, di kalangan orang ramai, syarikat-syarikat swasta, korporat bersama dengan kerajaan, NGO dan sebagainya, tentunya tak ada perancangan ataupun pelan yang akan berjaya. Dibuat di negara mana sekalipun, kalau kerajaan kata A, rakyat kata B, dianya tak akan berjaya. Jadi untuk kita melawan COVID-19 ni, dia bukan usaha kerajaan semata-mata, dia mesti ada tanggungjawab bersama di kalangan rakyat, kerajaan, semua orang terlibat sama-sama kita melawan musuh kita bersama ni, dan insya-Allah kita boleh menang. YB, ada kebanyakan warga masyarakat yang berpandangan kalau tidak konsisten dari segi SOP tersebut. Macam mana kedai jenama handbag mahal-mahal boleh buka, tapi kedai buku tak boleh buka. Sekarang ni baru nak dikaji, mungkin akan Jadi masyarakat tanya, apakah polisi yang dibuat itu memikirkan kepada yang B40 ni, yang kereta tak tahu boleh bayar ke tidak bulan-bulan ni, sewa rumah ni yang duduk bawah jambatan ni. Mereka rasa walaupun on paper ini semua nampak cantik, tetapi apa dari segi execution ataupun pelaksanaan itu lepas diumumkan, dan bagaimana ia boleh dipercepatkan lagi dari pandangan YB sendiri? Kadang-kadang kita rasa macam marah kan, kita rasa macam kalau kerajaan buat satu keputusan tu macam tak mendapati kepada kita, jadi kita rasa macam keputusan tu tak betul. Tetapi kita kena faham bahawa apabila mereka nak buat satu keputusan, saya pernahlah berada dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara ni. Jadi saya faham apabila kita nak buat satu keputusan tu, dia dapat maklumat dari banyak perkara. Kita ada data-data maklumat yang kita terima dan kita akan buat keputusan berlandaskan dengan perkara yang ada itu. Dan ianya amat fluid, dia berubah. Dari semasa ke semasa dia banyak berubah, dan kita tak ada operation manual. Kalau berlaku COVID di negara kita, ini yang kita kena buat A, B, C, D, E. Tak ada, tak pernah berlaku. Dalam sejarah hidup manusia, pandemik COVID-19 ni tak pernah berlaku lagi. Jadi ini kali pertama. Jadi tentunya ada keputusan-keputusan yang tidak begitu tepat. Contohnya, terbaru punya PKP. PKP apa kita panggil ni? 3.0? 3.0. PKP penuh? PKP terbaru 3.0. Hari ini heboh, anak mak bapak kata nak cari barang untuk peralatan pembelajaran anak-anak dah susah, kedai buku dah tak buka. Tapi kedai macam jelas sebutkan tadi, kedai beg, kedai buku dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang perlu kita, orang macam saya, ahli parlimen, mesti anjurkan kepada kerajaan dan juga pemimpin-pemimpin yang berada dalam kerajaan mesti mendengar suara hati rakyat dan cari jalan bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi kalau nak harap satu orang tu ataupun mesyuarat MKN yang bersidang setiap hari sebenarnya nak memikirkan semua perkara tu, tak mampu dia mah. Tak boleh, tak jadi. Bukan itu rupanya, minta maaf cakap pihak sikit. Atau dah keluar dah. Dah terkeluar sikit, minta maaf. Tapi itu cara dia orang kampung gini lah. Tapi dia nak buatkan satu perkara tu dengan memikirkan setiap satu orang tu, susah nak dibuat. Kadang-kadang dia menguntungkan satu kumpulan yang besar, mungkin akan merugikan satu kumpulan yang kecil. Dan YB, ini macam panas sangat betul. Talian FB kita pada pagi ini ada yang bertanya. Bagaimana situasinya? Apakah kebolehan untuk membantu itu kurang kalau antara MB ataupun MP? Antara MB dan juga MP. Apa bezanya? Macam adakah bagaimana pengalaman YB sendiri? Sebagai hidup sebagai seorang menteri besar dan seorang... Sebab ada yang tanya bagaimana cabarannya, boleh ke lebih memberikan kepada masyarakat walaupun jabatan itu berbeza? Nombor satu yang paling penting, jadi menteri besar ataupun jadi ahli parlimen, tak kira mesti tetap kena pakai mask sebab COVID tetap akan boleh menyerang kita. Dia tak pilih kita darjat, tak pilih bangsa, tak pilih agama. Yang kedua, waktu dulu saya jadi menteri besar sambil menjadi seorang adun dan juga seorang ahli parlimen, kerjanya lebih banyak. Kerja sebagai seorang ahli parlimen mungkin lebih senang. Maksudnya saya ada masa lebih banyak.
yang boleh saya tumpukan untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat di dalam kawasan saya. Tetapi akhirnya kita ni tak kira sebenarnya host temu bual bicara juga, kalau nak buat kerja bukannya datang untuk bercakap, nak buat preparation dan semua, tetap sibuk juga. Kalau kita nak buat kerja tu dengan baik, sebenarnya tak ada banyak perubahan lah. Cumanya bila kita sebagai ahli parlimen, kita boleh suarakan kehendak rakyat, suara hati rakyat dan sebagainya kepada kerajaan. Sebagai menteri besar, you mampu lakukan sesuatu untuk orang ramai. Jadi kerja tu tak habis lah. Tak habis, mana mau habis kita ni sampai masuk ke liang lahat tak habis. Ada juga yang bertanya, Abi, soalan panas kita menyusul selepas ini tentang bagaimana MP-MP ni semua boleh kembali bersidang selepas ini, sebab itu juga yang sering dibawakan. Dan tapi dalam masa sekarang, sebagai ketua komuniti, banyak juga kita dengarkan nak tunggu bantuan kerajaan, ya dah diumumkan, tapi bila, bagaimana caranya. Di bawah ni yang dahulu, saya guna terma bawahan dululah, sebab ialah dipilih oleh rakyat. Bagaimana untuk memastikan dalam satu kawasan itu tidak ada yang tercicir? Oh, bukan mudah. Tetapi kita semua, waktu saya bertanding sebagai calon pilihan raya, saya bukan bertanding seorang-seorang. Saya datang bersama rakan-rakan daripada parti saya. Jentera parti juga membawa saya untuk menghadapi pilihan raya, menghadapi para pengundi. Begitu juga sekarang. Saya hanya sekadar alat kepada orang ramai untuk membawa suara hati mereka di parlimen dan memberi perkhidmatan. Tapi dalam usaha memberi perkhidmatan itu, saya berjalan bersama dengan pasukan kami dalam, macam saya mewakili Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Jadi di bahagian Tambun, kami bekerjasama bersama-sama untuk membantu rakyat. Dan kita ada struktur organisasi di peringkat bahagian, peringkat cawangan dan sebagainya, bekerjasama juga dengan penjawat-penjawat awam, termasuk ketua-ketua kampung, para penghulu, untuk cuba mendekati rakyat terbanyak. Tetapi tentu sekali bila orang dah ramai itu, Zalia, kita ada juga yang kita tak nampak dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah fungsi masyarakat. Kalau kadang-kadang kita sebagai manusia biasa yang tak sempurna, kadang-kadang kita tak nampak, kadang-kadang kita tak dengar. Jadi perlu ditegur, perlu diingatkan, bukan terus hentam. Tentunya ada sebab. Kadang-kadang ada juga kes-kes yang orang nampak macam kita tak menolong, tetapi sebenarnya ada masalah lain yang orang tak tahu. Mungkin kita dah kerap menolong, tetapi seseorang itu tidak mahu mengubah nasib dan sebagainya. Jadi however, kita kena bekerja sebagai satu pasukan, insya-Allah usaha untuk tiada yang tercicir itu akan dapat kita atasi. Bercakap tentang tiada yang tercicir itu, kita akan menelusuri komen-komen dan juga soalan laman Facebook. Tapi kita berehat seketika, teruskan bersama kami selepas ini dalam Bicara Naratif. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami dalam Bicara Naratif bersama Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Fazal, Datuk Azmu OIB. Soalan antara yang paling kerap ditanyakan di kalangan warga masyarakat adalah apakah yang menyebabkan bukan kelewatan dari segi mengapa perlu mengambil masa lagi untuk parlimen ini bersidang, kerana MP ini semuanya sudah lengkap mendapat dos vaksin mereka. Dan sekiranya kalau mengikut pengalaman kami yang buat assignment pun di kawasan parlimen, sebelum masuk parlimen kena swab test dulu. Jadi dari segi security nak masuk ke dalam itu telah pun dijaga. Jadi apa lagi risikonya yang rakyat ingin tahukan, supaya bila dijawab oleh seorang MP sendiri, ini mungkin boleh memberikan lebih pencerahan kepada soalan yang masih berlega-lega ni. Ya, tapi first and foremost kita mesti menjunjung titah Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong yang telah pun mencadangkan ataupun menitahkan agar segera kita buka parlimen bersama dengan setelah perbincangan dengan Raja-Raja Melayu yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pun dah rindu nak pergi ke parlimen. Sebagai ahli parlimen, saya pun seronok pergi parlimen ni. Bukan tak seronok. Rindu juga. Tapi yang perlu kita fikirkan ialah sekarang ni masalah di hadapan kita. Masalah kita adalah masalah pandemik COVID-19. Katalah besok kita buka parlimen, mau ke turun tiba-tiba daripada 5,000 ni jadi kosong.
dah tak ada dah. COVID dah takut dengan kita sebab kita buka sidang parlimen. Pertama. Yang kedua, apakah dengan kita buka sidang parlimen besok, tiba-tiba kita dah boleh hidup macam biasa, saya dah boleh buka emas ni, dah tak ada berkabut cermin mata ni dan sebagainya. Apakah itu boleh berlaku dengan serta-merta apabila sidang parlimen dibuka? Yang saya lihat, apabila Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong telah pun menitahkan sedemikian, kerajaan sebaiknya menjunjung titah berkenaan dengan segera menjalankan usaha untuk segera memanggil sidang parlimen. Apa yang perlu dibuat? Yang pertama, saya kira perlu mendapatkan satu tarikh daripada Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Kemudian kerajaan perlu memberi notis kepada yang di-Pertua Dewan. Yang di-Pertua Dewan pula kena panggil saya, diberi notis pula selama 28 hari. Baru boleh saya datang sidang. Dia bukan WhatsApp group, Zaliha. Kalau WhatsApp group, dalam family WhatsApp group, malam ni kita nak baca Yasin sama-sama ramai-ramai lepas maghrib. Itu kita boleh terus immediately masuk dalam WhatsApp group, siapa baca boleh join. Ada parlimen tak mahu begitu. Dia kena ada proses dia yang perlu diikuti. Selain daripada itu, tadi saya sebut tentang keselamatan dah ada. Ahli parlimen semua dah kena jab, dah dapat vaksinasi. Jadi apa lagi masalahnya? Ahli parlimen ni bila dia datang ke parlimen, dia tak datang seorang-seorang saja. Dia datang beramai. Dia datang dengan para pegawai yang akan menasihati dia dalam dia menjalankan tugas. Begitu juga dengan para menteri, barisan kabinet, dan juga ahli-ahli parlimen daripada pihak pembangkang juga. Sama, datang bukan datang seorang. Jadi bukan dalam sidang parlimen tu ada 220 orang dalam dewan, tak. Yang ada dalam dewan ni 1,000 orang. Di belakang, di luar dewan dan sebagainya. Betul, setiap seorang yang nak masuk ke Dewan Parlimen tu perlu buat swab test, nak make sure dia negatif dan sebagainya. Itu boleh dibuat. Tetapi inilah perkara yang sedang saya dengar baru-baru ni yang di-Pertua Dewan Rakyat bersama dengan Yang Berhormat Menteri Undang-Undang, Yang Berhormat Datuk Taqiyuddin telah mengadakan mesyuarat, nak membincangkan apakah cara yang terbaik untuk mengadakan mesyuarat dan sebagainya. Ada yang bincang tentang nak buat mesyuarat secara hybrid. Saya pun pening juga nak buat mesyuarat secara hybrid ni di dalam dewan kita ni. Dewan kita ni pun kuat bergaduh, menjerit dan sebagainya. Jadi waktu bila kalau nak bersidang secara hybrid, waktu bila saya nak angkat, kalau saya nak buat nak menggunakan perintah tetap untuk berbahas bersama, menghentikan perbahasan dan sebagainya. Jadi banyak perkara yang orang tak berapa nak faham tentang proses ini yang perlu dibuat. Baru-baru ni ada orang yang nasihat elok dibuat dalam masa 2 minggu. Saya ni jadi ahli parlimen tak lama, baru penggal yang pertama, tak sampai 5 tahun pun jadi ahli parlimen. Tapi saya faham, daripada saya ngaji kat sekolah dulu, kalau kita faham undang-undang, belajar sikit, baca sikit, kena rajinlah sikit membaca. Bila kita rajin sikit membaca, kita tahu bahawa nak panggil sidang parlimen tak boleh dalam masa 2 minggu. Jadi kadang-kadang kalau kita terlalu gairah untuk pergi ke parlimen tu atas tujuan lain, kita kata kat rakyat, kita nak lawan pandemik COVID-19, kita nak pastikan kerajaan buat yang terbaik untuk rakyat. Tapi sebenarnya usaha untuk pergi ke parlimen tu nak dibuat untuk memastikan kuasa politik kepada seseorang itu dapat direalisasikan. Jadi ini namanya politik mementingkan diri sendiri dan akan menyusahkan rakyat. Jadi saya harap rakyat faham perkara ini. Jangan bimbang. Saya rasa Presiden parti saya Yang Berhormat Perdana Menteri memang nak pergi ke parlimen. Banyak perkara yang boleh kita bincangkan. Kita pun memang perlu dapatkan idea-idea daripada ahli-ahli parlimen bagaimana kita nak secara bersama melawan pandemik COVID-19 ini supaya kita semua berjaya. InsyaAllah kalau kita dah berjaya melandaikan kes-kes positif di Malaysia ini, boleh segera kita adakan pilihan raya. Jadi Zaliha, saya dan juga ramai rakan-rakan lain boleh jadi calon pilihan raya. Bila menang boleh tubuh kerajaan. Tubuh kerajaan kita boleh bagi servis kepada rakyat. Jangan waktu sekarang ini cakap pasal nak lawan COVID tapi dalam diam-diam, wahai rakyat Malaysia, dalam diam-diam ahli parlimen pergi kumpul akuan bersumpah. Akuan bersumpah bukan untuk melawan COVID. Nak pastikan seorang tu jadi Perdana Menteri, seorang lagi jatuh. Jadi bergaduh sama sendiri, akhirnya rakyat Malaysia yang akan
berada dalam kerugian. Ini yang kita nak elakkan. Komen Datuk Seri tentang dilihat kenapa kurang konsistennya dari segi kita berjaya mengawalnya pada satu ketika, kemudian kadang menjadi teruk, kemudian dikawal balik. Hashtag tak nak kita sebutkan hashtag kerajaan gagal itu sendiri diulangkan berkali-kali. Dan ini bila dikaitkan dengan keresahan macam bila nak habis ni. Jadi ini dipalingkan semula kepada para pemimpin. Apa yang kita buat sekarang? Ya, dia banyak masalahnya. Dia berkait segala. Bila kita kerajaan dah mulakan program imunisasi COVID kebangsaan PIK, kita dah nak buat perkara tu, kita nak minta rakyat semua daftar dengan MySejahtera untuk segera kita berikan vaksinasi. Ada pula Mak Teh kata, Mak Teh daripada utara lah kot. Dia kata jangan pakai vaksin ni, tak elok. Dan kita ni bila kadang-kadang bila tengok dapat terima daripada social media ni, kita percaya. Jadi kita dah tak percaya cakap doktor, kita percaya cakap bomoh, kita percaya cakap mati. Ini ada masalah. Selain itu ada masalah-masalah lain yang seperti saya sebut awal tadi. Yang perkara ini kita tak pernah ada pengalaman dan ianya begitu berlaku perubahan dari semasa ke semasa menyebabkan kita terpaksa ubah kita punya keputusan. Saya kira para pemimpin ni susahlah nak buat satu perkara tu yang tetap. Namun hari ini kita ada pelan pemulihan negara, itu yang saya nak tegaskan malam ni. Pelan pemulihan negara ni kita dah susun, bukannya Tan Sri Muhyiddin seorang-seorang duduk kat rumah sambil tengok bicara naratif dia susun seorang-seorang, bukan. Dia dapat nasihat daripada para penjawat awam kita di kalangan para profesional, macam mana caranya kita nak keluar daripada kemelut pandemik COVID ni. Atas nasihat itu dibincangkan pula dengan kabinet, dibincangkan para menteri bersama dengan para penjawat awam peringkat tertinggi. Kemudian baru kita buat keputusan dan kita adakan satu pelan yang tentunya hanya akan berjaya jika semua orang bekerjasama. Bukan orang sibuk nak buat akam bersumpah, sibuk nak cerita politik, tapi sibuk untuk memikirkan bahawa jalan ke arah pelan pemulihan negara itu dapat kita jalankan dengan sebaiknya. Namun dalam masa yang sama saya kira juga usaha-usaha kita nak dapatkan vaksinasi ni, ramai juga bising. Kakak sulung saya, Zaleha, dia dah pencen. Dia pun bising dengan saya, adik ahli parlimen. Jadi dia kata dia dah register awal dah berbulan-bulan tak dapat, sampai hari ni tak dapat lagi. Dia bising ni kakak, Kak Yong kalau dengar ni dengar explain ni. Jadi dia kata tak dapat. Jadi saya kata masalah yang kita hadapi juga selain daripada sistem dan sebagainya, tentunya ada kelemahan sini sana. Masalah pembekalan juga. Memang kita kononnya kita dah selesai dengan fasa 1, kemudian bila kita nak kenalkan dengan AstraZeneca hari itu, ada pula kata kena AstraZeneca takut kerana vaksin tu pula dia pula mati, bukan kerana COVID, kerana AstraZeneca dia boleh mati. Macam-macam cerita pelik sampai terpaksa kita kenalkan pula siapa nak AstraZeneca register. You pun dengar cerita ambil AstraZeneca. Isteri saya pun ambil AstraZeneca. Dia doktor pakai, elok je hidup sampai hari ni, alhamdulillah. Jadi ini perkara-perkara yang menyebabkan jadi lewat. Tapi kerajaan perlu ambil serius masalah ni. Masalah kakak saya ni tadi. Kenapa lambat dapat? Walaupun saya nampak usaha-usaha yang telah dibuat, alhamdulillah. Di negeri Perak kita dah tambah PPV lagi. Di seluruh negara saya nampak sekarang ni ada pula buat yang pergi masuk ke dalam kawasan pedalaman bersama juga dengan dia panggil apa, health organizer, dengan Persatuan Bulan Sabit Merah lah, macam-macam. Bulan Sabit Merah pun ada hubungi saya, jom kita buat kat kawasan YB, kita pergi cari rumah orang asli, masuk dalam kawasan. Demo mana reti nak pakai MySejahtera, kita yang kena pergi kat demo. Jadi ini usaha-usaha yang perlu dibuat secara bersama. Mana mahu Datuk Seri Ismail Sabri pula pergi ke situ nak ambil register seorang-seorang, tak mampu dia. Jadi kita kena buat bersama-sama dengan kerajaan, baru jadi. Jadi kelemahan tentu ada. Kita semua manusia biasa, bukan sempurna. Jadi kalau kita nakkan kesempurnaan, tak dapat kat dalam dunia sekarang ni. Jadi kita minta maaf. Cuma
Kalau kita usaha sama-sama, baru kita dapat realisasikan apa juga matlamat yang kita nak capai. Kita sambung lagi perbincangan selepas ini. YB, ramai juga ingin bertanyakan masih lagi tentang isu vaksin. Kerana pengagihan vaksin ini bukan satu lagi komponen yang penting dalam pelan pemulihan negara ini, dan bagaimana dari segi pendaftaran masih lagi melawan defisit kepercayaan di kalangan masyarakat. Kita akan kongsikan dengan anda selepas ini. Teruskan menghantar soalan bersama kepada kami dalam laman Facebook. Masih lagi bertali arus yang datang masuk. Kita jumpa selepas ini dalam Bicara Naratif. Jangan ke mana-mana. Baik, terima kasih kerana terus bersama kami dalam Bicara Naratif. Di studio kita masih lagi berbicara dengan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Fazal Azumu. Datuk Seri, kalau saya boleh gunakan analogi rakan penyampai saya, biasanya beliau mengendalikan Tuan Syed Munawar. Ya, Tuan Syed kata, ahli politik, kalau dikata jangan berpolitik, macam nak beritahu Messi jangan main bola. Jadi sebab itu memang sebahagian daripada pekerjaannya. Macam nak cakap kat Syed, jangan bercakap. Macam kepada ahli politik, jangan bercakap tapi kena buat kerja. Jadi satu situasi yang sangat ironik sebenarnya, Datuk Seri. Dalam harapan masih lagi ada kecaman, tapi ada KPI juga diletakkan. Defisit kepercayaan ini bukan satu aspek yang sangat penting dalam situasi sekarang. Terlalu banyak unknown, terlalu banyak benda yang kita tidak tahu, dan semuanya mata-mata kepada pemimpin lah. Dan jadi timbul dari segi kurang kepercayaan sampai statistik pun dipersoalkan. Itulah kita dengar juga ada yang kata jumlah kes positif COVID-19 ini dibuat doctored numbers. Macam dah PKP berminggu-minggu nombor itu masih naik lagi kan, dia kata gitu. Sekarang semalam dah turun, hari ini naik balik 5,000. Jadi 5,000 lebih. Jadi dia kata ni kerajaan sengaja buat macam ni. Dia kata kenapa kerajaan nak buat macam ni, supaya tak payah nak buat parlimen, Tan Sri Muhyiddin boleh terus kekal jadi Perdana Menteri. Sebenarnya jauh sekali perkara ini. Cuba bayangkan Tan Sri Muhyiddin ataupun Perdana Menteri dan Kabinet nak buatkan, nak adakan nombor ni. Ingat, kerja mudah. Nak pastikan setiap daerah, para doktor dan lab officers tu nak test you positif. Berapa ramai orang yang kita nak pakat ni. Jadi kalau ramai itu pakat, maknanya semuanya ikut cakap kerajaan lah. Tapi dalam masa yang sama, jom kita tengok di hospital-hospital. Jom kita tengok di pusat kuarantin. Betapa sesaknya manusia dengan sakit. Dan hari ini kita tak ada kenal, tak ada orang yang tak kenal orang yang telah meninggal akibat COVID. Semua orang dah ada, sama ada saudara mara ataupun keluarga yang telah meninggal akibat COVID-19 ni. Jadi kalau ada yang masih tak percaya tu, saya doakan agar sentiasa Allah bagi petunjuk dan hidayah supaya mereka kalau boleh ada masa kekuatan tu, gunakanlah masa kekuatan untuk jadi sukarelawan di PPV, jadi sukarelawan untuk tadi sebelum program kita sebut tentang anak-anak muda yang membantu ke bumi jenazah-jenazah mereka yang terkena COVID tanpa belanja. Kadang-kadang sampai PPV pun tak ada sanggup buat. Anak saudara saya pun ada yang terlibat buat tu di Kuala Lumpur ni. Jadi alhamdulillah ada anak-anak muda yang nak jadi orang ni. Jangan cakap daripada cakap, orang Perak kata cakap meredang-redang, daripada cakap bukan-bukan yang tak mendatangkan hasil. Baiklah, jadi gunakan tenaga, fikiran semua ke arah untuk sama-sama dapat bantu kita sama kita. Jadi tengoklah di hospital, rakan-rakan kita yang bekerja sebagai jururawat, para doktor dah tak ada masa nak rehat, tak ada masa nak bersama dengan keluarga kerana tekanan kerja dan sebagainya. Tapi ada pula yang kata perkara ni diada-adakan, is absurd, merepek. Datuk Seri sebut tentang vaksin. Ada berlaku satu perubahan fasa sekarang, Datuk Seri. Mula-mula ramai yang ragu-ragu, masih berdoktorkan internet daripada berdoktorkan pakar perubatan, dan sekarang ini plus sudah berubah, marah kerana tidak mendapat. Saya dah register daripada bulan 2, saya dah register daripada bulan 3. Tiba-tiba yang nampak macam tak ada risiko, tiba-tiba elok pula dapat. Macam ada persepsi jump queue ataupun lompat barisan ini.
ini memberikan satu imej yang tidak berapa manis untuk kerajaan dalam situasi bila mana prioriti itu ataupun keutamaan siapa yang patut dapat menurut apa yang telah pun digariskan dalam PICK. Pendaftaran juga merupakan satu lagi isu dalam situasi ini sebab ada yang bukan anti vaksin tetapi tidak pasti. Bagaimana untuk diperkuatkan lagi ini dalam pelan pemulihan negara bagi pandangan Datuk Seri sendiri? However, kita kena bagi jugalah kredit kepada Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, Dr. Adam yang telah berusaha gigih dari sehari ke sehari, yang selain daripada masalah numbers positif COVID tu masih belum menurun mengikut kehendak kita ataupun mengikut matlamat kita, tetapi kita nampak juga pencapaian vaksinasi ataupun dos-dos yang telah disampaikan kepada orang ramai ini telah meningkat dari sehari ke sehari. Alhamdulillah kita telah mencapai lebih daripada 200,000 dos sehari sekarang ni. Hasrat kita untuk mencapai 300,000 ke 400,000 sehari. Jika itu berlaku, by the end of this year, kita boleh dapat capai 1% yang cukup besar bagi negara kita. Mungkin pada ketika itu boleh kita kembali kepada normal lama. InsyaAllah. Tetapi itu perlu kita lakukan secara bersama. Tetapi dalam masa yang sama, masalah yang paling besar yang kita hadapi ialah masalah pembekalan. Kita nampak negara-negara maju, negara-negara G7, dia duit banyak. Nak sebut negara-negara G7 ni, negara-negara besar ni lah yang banyak duit. Jadi bila berlaku COVID ni, kalau dia perlukan 250 juta dos ataupun 500 juta dos, dia ordernya 5 kali ganda, 6 kali ganda, dia ada duit. Jadi yang kita ni, Malaysia ni, kita dah order 2 kali ganda. Ya, kita dah order lebih 64 juta dos. 64 juta dos dah telah kita tempah, tapi barangnya tak sampai-sampai. Jadi apa yang ada sekarang ni kita keluarkan. Dan dalam masa yang sama, alhamdulillah, Yang Berhormat Khairi Jamaluddin telah pun menyediakan membuka lebih banyak PPV, dan saya rasa cukup gembira kerana para sukarelawan pun semakin ramai yang membantu di sana, dan ini akan mempercepatkan proses vaksinasi kepada orang ramai. Dalam masa yang sama, masih ada masalah sistem ni. Saya punya telefon ni, saya dah dapat cucuk 2 kali, dah dapat sijil. Tiba-tiba sijil dah tak ada dah dalam tu. Dan saya tanya juga beberapa kawan-kawan pun gitu juga ceritanya. Jadi, tapi itu bukan benda yang perlu kita hebohkan satu dunia, kemudian kita marah ke kerajaan. Yang pentingnya saya dah dapat vaksin, jadi kita nak galakkan orang ramai dapatkan vaksin, ramai lagi dapat vaksin, supaya mudah kita dapat buat kerja dan sebagainya. Bukan perkara tinit binit ni. Betul, ada pula siapa panggil kluster apa? Kluster Kayangan, kluster apa yang nampak sihat, dia kata dia sebenarnya dia tak sihat, tiba-tiba itu wallahualam, saya tak boleh nak komen. Tapi itu kita nampak berlaku. Tapi jangan kerana 1-2 perkara yang berlaku tu macam salah kerajaan keseluruhannya. Tak adil bagi kerajaan. Takkan kita nak kawal setiap PPV tu, semua adik-beradik saudara mara kita je nak kita masukkan. Tak mau gitu. Kakak saya pun tak dapat lagi ni, dia pun bising kat saya. Tapi saya minta dia bersabar, dan insya-Allah saya pastikan yang kerajaan nak semua orang dapat vaksinasi ni. Kerana apa? Kalau orang lain tak dapat vaksin, kalau orang tak dapat vaksin, saya yang dah dapat vaksin ni pun apa tak guna. Sebab kita perlukan seberapa ramai dapat vaksin. Saya tak nak sebut pasal herd immunity kerana perkara ini dah hampir jadi endemik, dah berada dalam hidup kita. Apakah mungkin kita nak ambil tiap tahun kemudian lepas ni? Allahualam. Tetapi yang pentingnya sekarang ni ialah kita perlu dapatkan seberapa ramai yang dapat vaksin. YB sebut tentang kelangsungan dan juga menjaga semua. Ada yang lagi mengadu ni YB. Apa kata dia? YB bolehlah hidup, gaji ahli parlimen adun ada. Rakyat biasa mana nak cari duit? Itulah. Dia kadang-kadang memang kita rasa gaji ahli parlimen tu macam besar benar, tapi tak adalah besar tara mana. Itu yang pertama. Lepas tu tapi saya ada lagi gaji adun. Tapi bila saya tengok Perdana Menteri umum, ahli-ahli kabinet pun kena potong gaji 3 bulan, saya pun ikutlah apa yang kerajaan buat.
ahli parlimen saya telah pun buat potongan gaji saya sepenuhnya, selama 3 bulan kepada tabung COVID. Begitu juga saya buat potongan sebanyak 50% gaji sebagai adun kepada tabung bencana di negeri Perak. Jadi jangan ingat saya tak susah. Saya pun bukannya senang tara mana, tapi alhamdulillah hidup tu dan ada sikit peruntukan daripada kerajaan yang saya gunakan bukan untuk diri saya tetapi untuk membantu orang ramai, dan itu telah kita lakukan dengan alhamdulillah dengan agak baik. Saya amat bergembira, bersyukur, puas hati dengan prestasi pasukan saya di Tambun dan juga di Cenderam. Walaupun saya tak dapat bantu semua, tapi ramai yang telah mendapat bantuan daripada pusat khidmat kami. InsyaAllah kalau ada lagi masalah bagi tahu, jangan marah ya. Bagi tahu elok-elok, macam kita nak mintakan mak kita nak duit belanja nak pergi sekolah. Mana boleh tengking mak kita cakap elok-elok, Assalamualaikum mak, saya nak pergi sekolah, minta izin buat duit 2 kupang nak belanja, barulah dapat. Ini kalau nak minta dengan ahli parlimen pun menjerit. Tapi ramai yang masuk dalam Facebook sebenarnya orang baik-baik. Ada juga orang Facebook yang tak baik-baik juga, ada juga. Masuklah komen cakap YB, kenapa tak nampak YB pun dekat kawasan? Dia nak nampak ni, kalau dia tak pergi masjid macam mana nak jumpa saya? Bukanlah itu gurau. Tapi kawasan Tambun tu bukanlah kecil. Macam manalah nak jumpa saya sentiasa. Bukanlah saya ni penyanyi, pelakon sentiasa di TV. Jadi kita buat kerja sebagai satu pasukan. Pasukan saya tetap berada di kawasan. Kalau pasukan saya buat, sayalah yang buat. Kalau saya buat, pasukan saya turut dapat nama. Jadi ini yang kita nak usahakan. Bukan nak buat seorang-seorang. Cuba fikirkan macam mana gaya saya nak hantar makanan kepada setiap rumah dalam kawasan Tambun. Tumpahlah saya, mati saya. Bukan kerana mati COVID, hantar makanan dia mati. Jadi kita kena buat secara berpasukan. Minta tolong mereka yang bercakap banyak tu, mari sama-sama kita tolong hantar makanan, tolong orang susah, tolong register orang tua dan untuk dapat vaksin. Hantar orang pergi dapatkan vaksin. Ada juga yang tak ada transport dan sebagainya. Kita jalankan perkhidmatan tu. Menyusul selepas ni YB juga keluhan daripada golongan B40 ini ialah muncul ada sumbangan yang diberikan, ada juga yang turun padam menjadi volunteer dan sebagainya. Tapi dari segi isu kesihatan mental juga merupakan daripada vaksinasi, kesihatan mental ini merupakan satu yang sangat penting sebab bila terlalu stres ia akan berjangkit kepada simptom fizikal juga. Jadi ini yang kita mahu elakkan daripada berlaku pada rakyat Malaysia. Kita sambung perbincangan ini selepas ini. Terus hantarkan soalan dan komen anda kepada laman Facebook kami. Banyak sebenarnya ni. Kami akan cuba cari sebanyak mungkin untuk dikongsikan bersama YB. Teruskan bersama kami dalam Bicara Naratif. Baik, segmen yang sebelum kita simpulkan perbincangan untuk malam ini, hangat talian melalui FB melalui YB. Jadi kalau kita boleh ambil sedikit lagi dalam aspek ini, ramai rakyat mengeluh sehingga ia membawa kepada kesihatan mental. Dan kita dapat lihat juga kerajaan memberikan 2 penekanan yang sangat penting. Satu, menambahkan pekerja kontrak untuk jadi kaunselor bagi mereka yang tertekan telefon, ada talian untuk diluahkan perasaan selain daripada usaha untuk meningkatkan vaksinasi. Dan dari segi kesihatan, stres ni datang daripada kelangsungan hidup. Bila tidak dapat bekerja, hilang mata pencarian. Dalam aspek begini, bagaimana YB sendiri boleh menyarankan kepada mereka yang boleh membuat keputusan, boleh memberikan jalan bernafas lah untuk warga masyarakat, terutamanya B40 ni. B40 ni dia punya struggle lain YB ya. Untuk satu, kelangsungan hidup, dan satu lagi supaya kesihatan mental itu tetap teguh walaupun terlalu banyak ketidaktentuan yang kita hadapi sekarang. Yalah, memang ini dugaan yang cukup berat yang Allah kenakan kepada kita semua. Tetapi dalam masa yang sama, dari segi usaha apa yang kerajaan lakukan juga amat penting. Saya gembira bila mendengar ada kita nak ambil pekerja-pekerja kontrak tambahan untuk menjadi kaunselor, membantu memberi nasihat dan sebagainya. Kita bimbang kalau tekanan mental begitu dahsyat di kalangan rakyat, dia datang banyak masalah-masalah lain. Ya. Kita tak nak ada berlaku keganasan rumah tangga dan sebagainya lah. Amat membimbangkan. Saya sarankan kepada kerajaan untuk tingkatkan perkara ini, fahamkan orang tentang masalah kesihatan mental ni. Bila kita cakap pasal kesihatan mental ni, ini hikmah ataupun hikmah daripada apa yang berlaku dengan pandemik ini, baru orang dah mula faham perkataan
kesihatan mental. Sebelum ni kita ingatkan sihat ni bila-bila berjalan, tak ada sakit, tak ada rasa demam, tak ada temperature, itu kira dia sihat. Tapi dari segi mental, dari segi jiwa dia tak faham. Ya. Jadi hari ini kita mula dah fahamkan rakyat tentang perkara itu dan mesti beri penekanan yang serius tentang perkara ini. Bukan saja waktu pandemik ni, saya kira untuk seterusnya mesti kita kena bagi penekanan yang berterusan. Tapi akhirnya Zaliha, saya rasa bila Allah bagikan kita dugaan macam ni, tapi kita masih tak ingat kepada Dia, Allah murka. Jadi saya nampak ini masa peluang untuk kita. Sekarang ada PKP. Dalam waktu PKP ni, inilah masa untuk orang macam saya ni nak buat sembahyang ganti. Dah lah banyak dulu. Waktu hore-hore dulu banyak tinggal. Waktu sekarang ni waktunya untuk kita nak belajar mengaji. Baru nak sebut ha pedeh dan sebagainya. Jadi ambil peluang tu, barulah kita dapat kekuatan mental yang lain macam. Yang Allah akan bagi petunjuk dan hidayah, bagi kekuatan kepada kita. Tapi kalau kita dah diberi, diuji dan sebagainya tapi tak faham-faham, susah. Ini macam orang politik juga. Kalau kita dah tunjukkan Allah SWT tiba-tiba ada kuasa, tak ada kuasa, rebut balik kuasa. Ini jadi maknanya kita tak belajar daripada apa yang Allah telah tunjukkan kepada kita. Jadi semua orang, termasuk diri saya, I'm not being clever. Kita semua mesti ambil hikmah daripada apa yang berlaku pada diri kita sekarang ni. Jangan ambil guna waktu PKP ni duduk di rumah main Facebook, ngata orang, sebarkan perkara yang tak betul dan sebagainya. Merugikan diri kita, merugikan semua benda. Jadi jangan buat tu. Cari jalan, ambil hikmah daripada apa yang kita lalui sekarang ni. Cabaran yang Allah kenakan kepada semua orang, bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia. Wabi, ada yang bertanya di sini. Saya nak bertanya kenapa perlu menakut-nakutkan rakyat dengan kes yang sememangnya sudah naik, dan tanya dia adakah benar vaksin 90% akan memastikan kita herd immunity ni adalah penyelesaiannya. Mungkin inilah satu soalan crystal ball di sini, tapi dari segi rakyat mahukan barangkali guidance ataupun sekurangnya ada benchmark di mana walaupun plan itu telah pun diletakkan fasa 1, fasa 2, fasa, tapi dari segi backup plan apa lagi yang perlu dibuat ataupun perlu diberikan? Okay, kalau ikut pertanyaan itu, macam mana kita nak cakap? Kalau hari ini kalau nak cakap tentang apakah vaksin ini dapat menyelamatkan kita, orang seperti yang bahagia Tan Sri Nur Hisham mungkin boleh jawab dengan lebih baik daripada saya. Tapi saya fikir cara layman lah, cara orang kampung fikir. Ini yang para pakar kesihatan minta kita buat. Ambil vaksin, bila ramai ambil vaksin, ada kemungkinan kita dapat herd immunity ataupun immunity kelompok. Ataupun kalau ianya dah jadi endemik, ianya akan memperkuatkan antibodi di dalam badan kita daripada diserang dengan virus COVID ini. Tapi dalam masa yang sama, apakah itu yang akan menyelamatkan nyawa kita? Mana boleh saya jawab. Makna kata, hari ini saya ambil COVID, besok turun tangga, jatuh kedebuk, mati. Dah mati sebab jatuh tangga. Tapi, jadi macam mana cara jawab, nak jawab mudahnya lagi? Nak kata, buat ini, selesai mesti dapat ini. Dari segi sainsnya, pakar-pakar kesihatan seluruh dunia mengatakan sebulat suara, WHO semua kata, ambillah vaksin, ini adalah satu jalan untuk menyelamatkan kita daripada pandemik COVID-19. Jadi tiba-tiba ada orang daripada kampung saya jauh lagi pandai daripada WHO, jauh lagi pandai daripada Tan Sri Nur Hisham. Dia kata, oh tak, kalau ambil pun ada mati juga. Susah kita nak jawab macam tu. Susah macam mana kita nak ngajar lagi orang yang kata dah ambil COVID, dia boleh selamat, takkan mati. Tak mahu jadi cerita macam tu. Dia mati cara lain pula. Nyawa kita ni bukannya selama-lamanya. Bila sebut tentang pengagihan vaksin, boleh kita ambil sedikit masa lagi untuk cerita tentang, sebab ini bukan satu aspek yang sangat penting dalam Pelan Pulih Negara, dan unit mobiliti ini telah pun dilancarkan untuk mencapai lokasi-lokasi yang sukar dicapai. Dan bagaimana untuk memastikan sukarelawan ataupun komuniti itu sendiri sama-sama membantu pihak yang datang untuk memberikan proses pemvaksinan tersebut?
dari segi kemahuan mereka, dari segi memberikan penjelasan yang lebih. Sebab dari segi penjelasan pun kalau semuanya medical terms diberi, tidak semua yang boleh faham. Jadi bagaimana untuk memastikan ia betul-betul bertepatan dengan situasi masyarakat di situ? Betul lah. Baru-baru ni saya, kalau mula-mula saya nampak viral dalam social media, saya pun dapat suara satu orang pakcik daripada orang negeri Perak, cakap sedap sangat cakap lorat Perak, memujuk orang ramai untuk mengambil vaksin. Koma tu lah, meluk ambil, kata dia. Jadi baru-baru ni saya tengok di Perak, Jabatan Penerangan menggunakan orang yang sama untuk bagi penerangan kepada loudspeaker kepada kampung-kampung. Itu cara untuk kita memujuk orang ramai untuk mengikuti program imunisasi kebangsaan yang telah kita anjurkan ni. Jadi para sukarelawan, pihak media, orang ramai, orang politik, sesiapa jugalah perlu bersama-sama untuk kita pupuk pemahaman kepada orang ramai tentang kepentingan apa yang kita sedang lakukan ini. Saya amat bimbang ada pula pihak-pihak yang saya tengok juga baru-baru ni dah bercakap dia bukan anti vaksin, tetapi dah cakap tentang ambil vaksin lagi ramai mati daripada kena COVID. Ini datang dari mana? Jadi bahayalah percakapan begini. Saya harap sebelum kita nak bercakap melalui sosial media atau mana-mana, berhubung dulu dengan Jabatan Kesihatan, berhubung dengan Kementerian Kesihatan, dapatkan maklumat yang sepenuhnya sebelum kita sampaikan maklumat kepada orang ramai. Kerana kadang-kadang kita ni semua masing-masing ada pengikut masing-masing kan. Ada peminat masing-masing. Jadi seorang ikut pun nanti jadi rosaknya jadi lagi banyak. Jadi again, semua orang mestilah kerjasama rapat untuk pastikan kejayaan secara bersama yang boleh kita capai. Dari perspektif ataupun dari portfolio seorang MP YB, bukan saja YB, juga MP-MP yang lain, untuk sampai ke fasa 4 bila kita harapkan situasi menjadi pulih ini, bagaimana yang boleh diberikan ataupun dipesan kepada warga masyarakat supaya kena mereka berfikir sekarang there's nothing to go back to bulan 11 ini, sebab ramai dah tak kerja, ramai hilang bantuan pencarian, baca semuanya doomsday sahaja. Jadi apa yang boleh dinyatakan kepada mereka yang mereka tidak terabai dalam proses kita menjalani? Dalam hidup kita ni kita tak boleh nak putus asa. Kita mesti terus bangkit setiap pagi, usaha dalam apa juga cara, gunakan akal fikiran, gunakan hubungan kita sesama manusia, bersahabat dan sebagainya untuk mencari jalan keluar daripada apa juga kemelut. Hari ini kita ada pelan pemulihan negara yang telah kerajaan susun. Kita cuba jayakan ke arah sampai ke fasa keempat, kita boleh kembali kepada norma dahulu, kita boleh kembali buka sektor, dan pada ketika itu saya percaya permintaan akan semakin meningkat. Maka apabila permintaan dalam ekonomi meningkat, banyak peluang-peluang akan terbuka. Kalau rezeki kita hari ini ditarik, diduga kita dengan perkara itu, besok mungkin Allah akan bagi satu perkara yang jauh lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi. Tetapi dengan syarat, apabila kita diduga sekarang ni, jangan pula kita lupakan dia. Jangan pula kita ambil jalan untuk memaki hamun dan sebagainya. Besok bila kita nak bangkit semula, dah tak terbangkit pasal Allah dah tak buka jalan. Susah. YB, terima kasih kerana sudi bersama kami pada malam ini, dan juga terima kasih kepada anda yang telah pun menghantarkan. Semua kita tidak dapat terbaca beratus-ratus komen yang telah pun dihantarkan. Terima kasih kepada komen-komen negatif, saya ampunkan dan minta ampun dengan Tuhan. Baik, dan bagi pihak penerbit kami pada malam ini, Nora Dahlia dan semua kru Bicara Naratif, terima kasih kerana menonton dan teruskan bersama kami di TV1 untuk lebih banyak program hebat selepas ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.